dan dia pumbui dalam satu pundi-pundi perak, duit perak berapa kali gitulah, ataupun perak yang berharga lah. Kemudian dia meletak, Nabi SAW letak tangan dia di atas ubun-ubun Abu Mahdhurah. Thumma amarraha ala wajhi, kemudian Nabi SAW memperlalukan tangan dia supaya orang buat gitulah, begitu. Kemudian perlalu tangan dia tu atas ni, tetek dia, kemudian dekat hati dia. Kemudian siapa ke pusat Abu Mahdhurah, dia sapu, sapu. Kemudian Rasulullah SAW pun doa, barakallahu fika wa barakallahu alaika. Saya pun kata kepada itulah, wahai Rasulullah, suruhlah aku suruhlah aku, yakni perintahkan supaya aku jadi muazzin lah di Mekah. Nabi SAW pun kata baiklah, tak apalah. Lepas pada tu kata dia, segala-gala kebencian aku kepada Rasulullah SAW tu hilang lepas pada tu, dan bertukar, Pak benci itu bertukar menjadi kasih kepadanya. Itu ceritanya dalam Daraqutni. Maknanya pada masa tu dia tidak Islam lagi. Jadi setengah-setengah ulama dia kata Nabi SAW sebut ular tu, dia kata untuk menanam akidah tu, dua kalimah syahadah tu dalam hati dia. Sebab tu dia suruh kau. Kalau tidak apa-apa, kau nak bang tujuan nak panggil orang, apa suruh kau? Begitu. Tapi orang lain yang kata baiklah, ketika dia ban tu dia tak Islam lagi kau, mana Rasulullah SAW ajar kata kemudian kau angkat suara kau, patut kau perendah suara kau. Ini cara dia ajar tu, talqin itu, dia ajar. Mana kalau kita katakan ketika ni dia tidak Islam lagi, jadi hak sebelum pada tu Allah Akbar tu Islam dah kau, tak Islam dalam keadaan tak Islam lagi lah. Lepas pada ni baru dia Islam, lepas pada dia ngucap gitu kau, tak pernah sabar. Lepas tu masa mana Nabi SAW ajar ni kalau tidak masa tu? Kata dia menu pula, hak tak terima tarjih. Masa mana Rasulullah SAW ajar dia? Tak ada masa lain dah, masa ni lah hak dia kata ajar tu. Cuma orang lain riwayat tu berbeza-beza, orang ni riwayat gini, orang ni riwayat gini. Tetapi hakikatnya hak ni lah yang dia tak ada lain dah. Tak ada kata semula pula Rasulullah panggil dia ajar lagu ni, tak ada. Tetapi oleh kerana perawi-perawi ni yang cerita ni macam-macam keadaannya, jadi gini lah kata dia. Oleh kerana hadis ini tidak tetap, ada juga riwayat Abi Mahdhurah yang tak ada sebut tarjih, ada yang sebut tarjih lagu tadi. Baiklah dia kata kita balik kepada hak asal. Hak asalnya tak ada kata dia, iaitu riwayat Abdullah bin Zaid. Sebab riwayat Abdullah bin Zaid itu, kalau kita nak kata riwayat Abi Mahdhurah ni yang memansuhkannya, tidak mungkin. Sebab apa? Bilal tu duduk ban lagu tu tanpa tarjih di Madinah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun duduk ban lagi. Walaupun setengah ulama mengatakan tak ada ban dah zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi mengikut riwayat yang sahih juga, mana Bilal masih duduk ban lagi. Dia ban tu lagu mana? Lagu tu. Tak ada tarjih. Kalau lah sudah mansuh, macam mana duduk ban lagi? Dan tak ada siapa dia larang. Semasa Nabi SAW balik daripada Fatih Makkah pun duduk ban lagi lagu tu. Tak pernah ada dalam ban Bilal ni tarjih, tak pernah ada. Jadi kata dia, oleh kerana hak ni ada kemungkinan banyak kemungkinan itu, baik kita tak sepakat lah hak ni, kata dia. Baik kita tak sepakat hak tarjih ni. Sebab apa? Banyak kemungkinan lain. Ali Abdullah bin Zaid tak keliru, tak ada kemungkinan lain. Nak kata mansuh pun tak boleh, seperti kita kata tadilah. Tak boleh. Dia kata moleknya tak sah. Dia kata gitulah. Walau bagaimanapun hadis ini sahih. Jadi orang yang terima, dia pakai lah, tak ada masalah. Pakai. Cuma ada di sini. Kalau dalam semaya dalam yakni fa in kana salatu subuh, kalau semaya subuh, yakni kalau ba tu untuk semaya subuh, maksudnya gitu. Bukan kalau semaya subuh, kalau ba tu untuk semaya subuh, engkau katakan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ini orang panggil tathwib.
Dalam istilahnya dipanggil tathwib. Ucapkan lagu tu orang panggil tathwib. Dan tathwib ini hanya ada dalam bas sembahyang subuh sahaja. Bas sembahyang subuh sahaja. Adapun bas sebelum pada masuk subuh, dia ada dua bas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tidak tathwib itu? Tu ada khilaf. Ada khilaf. Ataupun hak mana hak lebih utama? Hak sebelum subuh tu ke? Hak selepas masuk subuh? Itu pun ada khilaf juga. Tetapi kebanyakan ulama boleh dikatakan terima hak selepas masuk subuh tu, bas subuh tu. Hak tu hak ada as-salatu khairum minan naum. Ada pun hak sebelum pada tu, dalam setengah riwayat ada juga, dalam setengah riwayat tak ada. Dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dalam hadis Bilal marfu'an, secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuthawwibanna fi syai'in min as-salah illa fi salatil fajr. Jangan engkau ucapkan tathwib tadi dalam mana-mana ba, maknanya ni dalam mana-mana ba, dalam ba untuk mana-mana sembahyang, kecuali untuk sembahyang subuh. Yang ni dalam ba untuk sembahyang subuh saja. Tu jelas menunjukkan bahawa tathwib ini ada dalam ba ataupun azan sembahyang subuh sahaja. Dalam riwayat satu lagi, saat ini kita baca riwayat Musaddad kan. Lepas tu riwayat Hasan bin Ali. Hasan bin Ali Abi Mahdzurah juga, cuma daripada tidak tadilah, tidak Muhammad bin Abdul Malik, tidak, tapi daripada orang lain. Ibnu Jurayj kata, Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, dia kata akhbarani Uthman bin As-Sa'ib qala akhbarani abi, yakni Sa'ib, dan ibu kepada Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, yakni bini Abi Mahdzurah. Ayah dia yakni As-Sa'ib, ayah kepada Uthman. As-Sa'ib dan mak kepada Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, yakni bini kepada Abi Mahdzurah. Kedua-dua mereka ini mengambil dari Abi Mahdzurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadzal khabar, serupa dengan hadis tadi juga. Tapi dalam riwayat ni dia ada sebut. Dia ada sebut wa fi as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula minas subh, dalam yang pertama daripada sembahyang subuh. Gitu dalam riwayat Hasan bin Ali. Dalam riwayat Musaddad tadi jelas, dia kata kalau sembahyang yakni untuk sembahyang subuh, kamu kata as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, gitu saja, tak ada tambahan fil ula. Apa makna fil ula dalam riwayat yang kedua? Dalam yang pertama apa makna? Ada dua pendapat. Satunya fil ula tu maknanya dalam bad. Kalau kita sebab dalam kitab-kitab hadis ni kadang-kadang dia panggil azan belaka. Qamat tu pun azan juga. Kadang-kadang dia guna gitu. Iqamat tu pun azan juga. Fil ula tu mana dalam yang pertama tu, mana azan seroti tu, azan subuh. Bukan dalam qamat. Dalam qamat tu tak ada sebut as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Itu makna yang pertama. Bukan dalam iqamat. Azan yang kedua maknanya iqamat tu. Itu dalam istilahnya dia panggil azan juga. Satu pendapat. Satu lagi pendapat dia kata sebab azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dua. Satu untuk menyatakan masuknya waktu subuh, satu lagi sebelum pada tu. Yang ni untuk gerak orang mana nak puasa bangun sahur ke apa tu, ataupun orang yang sudah buat tahajud ke apa tu, biar dia sudah lah, biar dia sudah, makna tak lama nak masuk subuh. Makna kalau dia nak witir nak ke apa pun boleh lah. Gitu. Maknanya yang pertama ni hak sebelum masuk subuh tu, azan yang pertama. Adalah tu ada as-salatu khairum minan naum. Ini pendapat yang kedua. Maknanya dalam azan hak masuk subuh tu tak ada.